A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama dengan saya kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, seterusnya jom sama-sama kita berselawat dahulu ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Yang dihormati tuan-puan, para jemaah, ibu ayah, pak long mak long dan seluruhnya yang menonton video ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam yang barakah ini. Sekalipun saya tidak dapat melihat wajah-wajah handsome abang-abang di luar sana, wajah-wajah handsome tuan-tuan haji, ayah-ayah di luar sana, dan juga daud wajah ibu-ibu yang menyejukkan mata. Tapi saya yakin dan percaya pastinya tuan-tuan sedang jemaah sekalian dapat lihat muka saya. Kan, dapat lihat muka saya.
Sekalipun tak dapat lihat muka pun tak apalah, ataupun tak nak tengok muka pun tak apa. Syukur alhamdulillah, sebab tuan-tuan para jemaah sekalian masih lagi boleh mendengar suara saya. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk kita berada dan memilih akan jalan kebajikan, akan jalan kebaikan. Allah memilih kita semua. Allah memilih saya untuk saya menyampaikan, berkongsi beberapa ilmu, beberapa peringatan insya-Allah. Dan juga Allah memilih tuan-puan, abang kakak, pakcik makcik, palung maklung sekaliannya pada ketika ini untuk kita mendengar kuliah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua rahmat dan barakah yang sangat banyak, sebab kita berhimpun dan bertemu dalam majlis ilmu insya-Allah. Allahumma amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Lama kita tak bersua kan? Atas asbab beberapa perkara saya tidak dapat nak berkongsi dengan tuan-puan dan jemaah sekalian. Tapi syukur alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih sangat-sangat banyak-banyak kepada pengerusi Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, kerana masih lagi beri peluang dan ruang kepada saya di page Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A untuk berkongsi beberapa maklumat, beberapa peringatan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang yang pandai tuan-puan. Saya juga bukanlah orang yang layak sebenarnya, tetapi sedikit sebanyak saya berusaha untuk menjadi baik, untuk berkongsi dengan tuan-puan dan mengajak kepada semua seluruhnya agar kita menjadi hamba yang terbaik insya-Allah. Saya muliakan juga para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang turut sama menonton video ini, yang turut sama berada dalam siri kuliah online ini. Jika ada teguran maupun tutur kata saya yang menyinggung perasaan, ataupun ada pemahaman saya yang menyimpang, yang salah, mohon perbetulkan saya. Okey, perbetulkan saya. Maklumlah, bak kata bait lagu, lidah tidak bertulang, kan? Bila lidah tak bertulang ni, kadang-kadang kita terlepas kata, terlanjur bicara, yang menyebabkan ramai orang sakit hati. Jadi saya minta ampun kepada semua dan mohon tegur saya jika perbuatan saya, percakapan saya ada menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur alhamdulillah, kita masih bertemu pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini ada satu topik, satu tajuk yang sangat menarik untuk saya kongsikan kepada tuan-puan dalam siri kuliah online pada malam ini, kuliah Tadabbur Al-Quran. Okey. Pada malam ini insya-Allah tuan-puan, saya akan berkongsi dengan tuan-puan daripada satu ayat, okey, yang terdapat dalam satu surah, dan juga terdapat dalam satu juzuk. Okey, baik. Surah apa tu? Baik. Hari ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-puan ayat daripada surah yang keempat. Surah yang keempat dalam Quran apa? Awal lagi tu. Kalau kita yang hafal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'u. Yang keempat surah An-Nisa. Apa erti An-Nisa? An-Nisa artinya wanita. An-Nisa artinya wanita. Jadi dalam surah yang keempat ini tuan-puan, surah An-Nisa antara surah yang ketiga terbesar, ataupun surah yang ketiga, maksudnya yang yang terbesar lah, surah yang panjang, yang diturunkan dalam fasa selepas hijratun Nabi SAW. Okey. Yang terbesar surah Madani apa? Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran. An-Nisa juga termasuk dalam kategori ayat Madani yang diturunkan ba'da, selepas hijratun Nabi SAW. Daripada segi nama An-Nisa, kita lihat An-Nisa tu perempuan. Artinya dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala
mengangkat akan maruah dan martabat wanita. Jadi dalam surah An-Nisa ini banyak dibincangkan berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang wanita berbanding surah-surah yang lain. Selain surah An-Nisa, ada lagi satu surah yang berbicara tentang hal wanita, iaitu surah At-Talaq. Kan surah At-Talaq pun cerita wanita juga banyak. Tapi surah An-Nisa ni banyak. Dia bercerita tentang hak wanita, bagaimana tentang tanda-tanda wanita yang solehah. Jika kalau kata tuan-puan, abang-abang ataupun abang-abang lah yang tengah planning ni untuk mendirikan rumah tangga, duk mencari-cari apakah calon isteri dan sebagainya, baca surah An-Nisa ni. Ada beberapa ciri wanita solehah disebutkan dalam surah An-Nisa ini. Dan juga berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Wanita dapat berapa sekian dan sebagainya. Juga berkaitan tentang mahar, tentang mas kahwin, tentang mahar dalam urusan peminangan, dalam urusan perkahwinan, kan boleh nak minang wanita, berapa yang perlu dibagi dan sebagainya. Juga berkaitan tentang nasab keturunan, susuan dan sebagainya. Itu surah An-Nisa ni banyak. Itu sebab cantik tuan-puan. Allah susun sangat cantik susunan Al-Quran ni, susunan Al-Quran ni. Walaupun kita lihat yang belajar sejarah, belajar sirah, wahyu yang pertama turun surah Al-Alaq. Tetapi dalam Al-Quran dia terletak pada juzuk yang terakhir, juzuk yang ke-30. Tapi Allah susun surah Al-Quran cantik. Mula dengan Al-Fatihah. Fatihah artinya pembuka. Pembuka segala rahsia Allah, pembuka segala keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dipanggil dengan Al-Fatihah, dan pembuka segala-galanya lah. Itu mula dengan Al-Fatihah. Bahkan Al-Quran juga Al-Fatihah pembukanya bermula dengan surah Al-Fatihah. Kan, yang mewajibkan kita baca di setiap rakaat dalam solat kita. Solat fardu ke, solat sunat ke, kena wajib baca Al-Fatihah. Ada rahsia dia dekat situ. Yang kedua, Allah mulakan Al-Quran lepas Fatihah surah Al-Baqarah, lembu betina. Sebab apa cerita lembu betina pula? Kan, diambil daripada ayat ke-68 69 lebih kurang, yang bercerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya agar menyembelih baqarah, lembu betina. Ayat yang berbunyi, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum. Bila mana Allah memerintahkan kepada kaum, pada kamu, ma'murukum, kata Nabi Musa, sembelihlah an tadhbahu baqarah. Nak ceritakan dalam ayat tersebut, jangan pandang remeh, jangan pertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebut baqarah itu artinya Allah suruh makan lembu betina kot, Allah suruh sembelih kot, bukan. Artinya ambil kesimpulan cerita baqarah tersebut, artinya jangan pandang remeh akan perintah Allah sekalipun perintah tersebut menyuruh sembelih binatang. Okey, itu surah yang kedua. Surah yang ketiga yang berkongsi pada pertemuan yang 2 minggu lepas, iaitu surah Ali Imran. Surah keluarga Imran. Artinya apa? Memang menjadi kehidupan kita di dunia ini, kita akan ada keluarga. Bila ada keluarga, artinya ada ayah, ada mak, ada anak-anak dan sebagainya. Jadi Allah datangkan satu surah, surah Ali Imran, yang Allah mengangkat akan kehebatan keluarga Imran ini untuk kita belajar sesuatu daripada didikan Imran kepada isteri dan juga anak-anaknya. Apa yang berlaku? Siapa tu Imran? Imran adalah datuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya Imran adalah bapa kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam. Siapa Maryam? Mak Nabi Isa alaihissalam. Maryam, wanita yang suci, yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun, tetapi Allah izinkan Maryam dapat melahirkan, dapat mengandung dan melahirkan seorang manusia yang diangkat menjadi Nabi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu Allah datangkan surah Ali Imran untuk kita belajar sesuatu.
Bagaimana kita dalam kelompok keluarga ini nak tarbiyah keluarga kita, nak didik mereka dan sebagainya. Jadi dalamilah surah Ali Imran. Dan yang keempat, pada malam ini insya-Allah kita akan masuk surah An-Nisa yang mengangkat tentang kehidupan wanita. Bahkan kita lihat tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, pada zaman jahiliah, sebelum baginda Nabi SAW diutuskan, pada zaman jahiliah kita lihat bagaimana masyarakat Arab jahiliah sangat merendahkan martabat wanita ini, kan? Dan bahkan dalam zaman Nabi Musa alaihissalam dan zaman Fir'aun, ataupun sebelumnya itu ataupun selepas zaman itu, kita lihat wanita-wanita ataupun bayi-bayi wanita ada yang ditanam hidup-hidup, kan? Ada yang dibunuh ketika kecilnya, wanita. Bahkan ketika itu juga wanita hanya dijadikan sebagai bahan pemuas hawa nafsu. Artinya wanita ini sangat sinonim dan dikaitkan dengan syahwat ataupun seks. Jadi dia merendahkan tentang martabat wanita tersebut. Dikatakan wanita ini hidup pada zaman jahiliah, kerja ni satu je. Apa dia? Wanita sebagai hamba seks. Na'udzubillah, Allahu Akbar. Bahkan ada wanita yang haknya diabaikan, ataupun dipinggirkan dan sebagainya. Tetapi bila mana Allah mengutuskan baginda Nabi SAW dan baginda Nabi membawa ajaran Islam, jadi Islam telah mengangkat maruah wanita ini. Islam telah mengangkat martabat manusia yang bernama wanita ini. Sebab tu dalam Al-Quran Allah datangkan surah An-Nisa. Dan kalau kita nak tahu tuan-tuan, kalau kita nak tahu harga sebuah wanita ataupun harga bagi seorang maruah seorang wanita tersebut, apa dia harganya? Harganya adalah jannah. Apa jannah? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Wanita sangat mudah nak masuk syurga tuan-tuan, terutama pada isteri. Jadi beruntunglah mana yang dah berkahwin, syukur alhamdulillah, sangat mudah nak masuk syurga. Apa dia? Taat dan patuhlah kepada suami masing-masing. Jaga makan minum suami, jaga makan pakaian suami, jaga hati suami, ikut arahan suami. Tapi tengok juga arahannya, jangan sampai suami mengambil kesempatan segala A to Z dia buat pula isteri tu macam hamba, pun tak boleh juga. Dia ada timbang rasa, timbang balik dekat situ. Walaupun perempuan mudah nak masuk syurga, tetapi perempuan juga, wanita juga mudah untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dan saya ingat saya dah hadis ada sebut, okey. Cuma saya kurang semak tentang hadis ini, cuma timbul terfikir saja. Okey, nanti saya akan semak kemudian insya-Allah. Kalau ada tuan guru yang bantu saya, boleh bantu insya-Allah. Berkaitan tentang sekiranya seorang isteri dia membiarkan suami dia dalam keadaan kemarahan, ataupun isteri dia membiarkan suaminya berada dalam kemarahan, artinya isteri itu akan merasai azab neraka Allah. Allahu Akbar tuan-puan. Jadi hati-hati ya ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, para isteri sekalian, mudah nak masuk syurga. Jadi jagalah suami anda, suami masing-masing, jaga hati mereka. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa makan hati orang kata, tetapi asbab kita nakkan syurga Allah, jadi tahan nafsu tu, tahan. Dan suami juga jangan ambil kesempatan. Mentang-mentang dengar kuliah malam ni, dia kata, kau nak masuk syurga? Buat tu. Kau nak masuk syurga? Buat sekian-sekian. Macam hamba pula. Pun tak boleh juga. Bukan nak kata apa ayah-ayah, abang-abang sekalian, lelaki pun sama juga. Mudah juga nak masuk syurga Allah, dan mudah juga untuk masuk neraka Allah. Jadi kena sama-sama kita berusaha sama-sama agar kita pelihara kehidupan kita. Yang suami jaga kehidupan isteri bagaimana, dan isteri jaga juga kehidupan suami bagaimana. Sama-sama sering ingat memperingati. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat, وَذَكِّرْ, dan berilah peringatan, berkongsilah peringatan, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sebenarnya peringatan tersebut
mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Okey, baik. Itu sebagai muqaddimah pada malam ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan kita doa kepada Allah sungguh-sungguh jangan sampai anak zuriat kita yang wanita terutamanya diabaikan tentang hak mereka ataupun dipergunakan ke arah keburukan. Na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi kena hati-hatilah. Jangan sampai kita mudah melabelkan seseorang. Kita nampak di segi label tu kadang-kadang ada orang kita label lah. Contoh minta cakap, saya tercakap ni, saya cakap ni. Contoh macam dulu kita mendengar Bohsia contohnya, ataupun Cikaru dan sebagainya. Kita takut sangat benda tersebut dilabelkan kepada anak kita. Na'udzubillah, tuan-tuan. Saya ada 2 orang anak perempuan. Jadi saya risau juga. Risau, takut-takut ada yang melabelkan sebegitu. Dan kita tak nak mereka menjadi penyumbang ke arah keburukan tersebut. Jadi kita usahalah sama-sama agar Allah perbaiki kehidupan kita semua. Dan kita doa kepada Allah agar Allah pelihara kita, pelihara isteri kita dan juga anak-anak kita daripada terlibat dalam perkara yang tak baik inilah. Na'udzubillah. Baik, kita doa kepada Allah agar dijaga maruah sebagian. Itu sebab, tuan-tuan, datang surah An-Nisa ni sangat cantik. Dan pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan daripada surah An-Nisa ini, iaitu pada ayat ke-147. Jom buka Quran sama-sama. Jangan malas, saya kata. Kan? Nak pahala tak? Mudah kan? Nak masuk syurga dapat pahala. Nak pahala mudah tak? Mudah. Capai Quran tu. Tengok video ni dekat surau, ambil pinjam Al-Quran surau. Kalau tengok dekat rumah dengan anak isteri dan sebagainya, buka dekat skrin TV tu dan ambil Quran, buka sama-sama. Jom kita buka. Sama-sama dengan saya. Buka Al-Quran pada muka surat 101. Okey. Buka Al-Quran pada muka surat 101, iaitu muka surat sebelah kanan. Saya akan berkongsi pada malam ini. Kita ambil iktibar dan tadabbur daripada ayat 147, iaitu di last sekali, ayat yang terakhir yang berada dalam juzuk yang kelima. Ayat yang ke-147. Okey. Jom sama-sama dengan saya kita baca terlebih dahulu apa ayatnya. Ayat 147. Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ayat dia taklah panjang sangat dan tidaklah pendek sangat. Okey. Saya sengaja berhentikan pada 3 waqaf tadi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Saya berhenti 1. In syakartum wa amantum. 2. Wa kana Allahu syakiran alima. Saya berhenti wakaf kat situ sebab untuk mudah terangkan kepada tuan-puan, untuk mudah saya kongsikan tentang apa cerita ayat ni. Okey. Wakaf tu dipanggil wakaf ikhtibari. Wakaf yang mendatangkan ikhtibar kepada kita semua. Okey. Dalam Al-Quran kita nampak wakaf yang ada jim pada wa amantum. Jadi cantiklah. Kalau nafas kita panjang, tuan-puan sambung je. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tu cantik. Sebab ada waqaf jim kat situ, waqaf jaiz. Waqaf ikhtiari. Waqaf ikhtiar para ulama waqaf. Saya berhenti tadi pada bi'adzabikum dan sebagainya. Tu waqaf ikhtibari. Ikhtibar, untuk kita ambil ikhtibar sungguh-sungguh. Dan apa kata Allah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Kata Allah, apa guna aku nak menyeksa kamu? Apa gunanya Allah nak azab kamu? Kata Allah. Artinya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa faedahnya ataupun apa gunanya ataupun
Kenapa pula Allah nak mengazab kamu, nak menyeksa kamu? Bi'azabikum. Ma tu dalam kata penafian lah. Ma yaf'alullah. Apa gunanya Allah nak menyeksa kamu? Kalau kata buat lagu kat situ lah kan. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Apa gunanya? Apa relevannya? Apalah kan orang kata. Kenapa pula Allah nak mengazab kamu, nak menyeksa kamu? Ayat tu. Sambungan lagi. In syakartum wa amantum. Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat Allah, wa amantum, dan kamu juga beriman kepada Allah. Artinya tuan-puan, kalau kita sambung, kita fahamlah. Tadi saya part tu sebab lagi iktibar daripada kita semua. Kenapa pula Allah nak mengazab kita? Kenapa pula Allah nak menyeksa kita? Kalau sekiranya kita ini bersyukur kepada nikmat Allah, alhamdulillah, dan kita pula beriman kepada Allah. Apa tanda iman kita? Kita mendirikan solat, kan? Kita bayar zakat, mengeluarkan zakat, kita berpuasa, kita baca Al-Quran. Itu salah satu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda bersyukur pula macam mana? Memang kita ucap alhamdulillah, dan kita gunakan nikmat tersebut ke arah kebaikan. Allah berikan kita nikmat penglihatan, alhamdulillah. Bangun pagi dapat buka mata, alhamdulillah. Pandanglah perkara kebaikan. Gunakan mata ini, pandanglah Al-Quran. Jangan bangun-bangun tidur terus pandang telefon, terus tengok Facebook, update status dan sebagainya. Apalah kiranya tuan-puan. Saya ingat ada saya sendiri, bangun-bangun pagi, lepas kita bangun, terus ambil wuduk, solat 2 rakaat, solat tahajud, dan kita buka mata kita, kita pandanglah Al-Quran. Betul, kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, tapi waktu pagi Ustaz, ada orang buat live Quran Ustaz, pukul 5.30 pagi. Saya nak mengaji sama-sama Ustaz. Tuan-puan, benar benda tu ada kebaikannya juga. Tapi apalah kiranya, tak perlu kita nak update status pun dekat FB. Kita update status kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi, jangan capai telefon lagi, capailah Al-Quran terlebih dahulu. Buka Al-Quran, belajar bersama-sama. Tak pandai baca, cari kelas Al-Quran. Nak tunggu sampai bila? Perbetulkan mengaji sebelum kita dijemput ilahi. Jadi kena usahakan. Okey. Hari ini PKPB Ustaz, susah nak jumpa orang. Online je lah Ustaz, boleh tak? Bukan tak boleh. Ramai orang ambil kesempatan sekarang buat kelas online, betul. Dan kita pula, kita boleh keluar ke pasar, boleh keluar ke shopping komplek yang bersesak-sesak, kan? Apalah kiranya kita spend time, waktu kita seminggu untuk kita pergi ke kelas mengaji. InsyaAllah para ustaz, para asatizah yang buka kelas mengaji ni pun jaga SOP juga. Datang dengan pakai mask, penjarakan berlaku, dan alangkah cantiknya kita nampak muka ustaz kita, muka tuan guru kita belajar depan-depan sama dengan kita. Jadi ambil peluang ini. Okey, baik. Itu berkaitan tentang ngaji Quran lah. Okey, baik. Balik bercerita tadi. Apa kata Allah? Kenapa Allah nak mengazab kamu? Kenapa Allah nak menyeksa kamu? Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat Allah dan kamu beriman kepada Allah. Kan? Dan Allah sambung lagi, wa kana Allahu syakiran alima. Okay? Bahkan kata Allah, dan ingatlah, Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya. Wa kana Allahu syakiran. Dan sesungguhnya, dan ada pun Allah itu membalas kebaikan kamu, syakiran alima, dan maha mengetahui akan hal keadaan mereka itu. Ini terjemahan yang berada dalam Al-Quran kita. Okay, dapat tak dapat? Dapat. Tu lihat balik sekali lagi, saya ulang.
Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur atas nikmat Allah dan kamu beriman kepada Allah. Dan adapun Allah itu Maha mensyukuri dan sesungguhnya Allah itu akan sentiasa membalas kamu dengan perkara kebajikan bagi orang yang bersyukur tadi. Dan Allah Maha Alima, Maha mengetahui akan keadaan kamu semua. Tuan-puan, apa pandangan tuan-puan tentang ayat ni? Seronok tak seronok? Serius tuan-puan, sangat seronok, sangat gembira tuan-puan. Sebab ayat ini dia menyentuh jiwa kita. Ya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa pemurahnya Allah. Kan? Allah sebut, kalau dalam kata lain kita lihat, aku ni bersyukur kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Kenapa Allah nak azab aku? Kenapa nak sia-sia aku? Tanya pandangan kita sendirilah kan. Bahkan Allah akan membalas sebab kesyukuran kita itu dan akan mengetahui perkataan kita. Bahkan tuan-puan, dalam surah Luqman, sering saya berkongsi dengan tuan-puan, para jemaah sekalian yang pernah mengikuti siri kuliah-kuliah saya suka bawa surah Luqman ayat yang ke-12, muka surat 412. Bila mana Allah ingatkan kepada Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami telah berikan Luqman itu hikmah, kebijaksanaan, kepandaian lebih daripada orang lain. Apa kata Allah? Anishkur lillah. Lazimkan syukurlah kepada Allah, tambahkan kesyukuran kamu kepada Allah. Anishkur lillah, sentiasa syukur kepada Allah. Allah beri kita pelbagai nikmat, pelbagai kenikmatan, pelbagai kelebihan, pelbagai kebaikan, pelbagai pemberian. Sekali dup mesti dapat. Kadang-kadang kita tak minta pun benda tu, tetapi asbab pemurahnya Allah, kasihnya Allah kepada kita, Allah berikan nikmat itu kepada kita. Dan kata Allah, anishkur lillah, ucapkan syukur kepada Allah. Bahkan kata Allah, wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, fa innama yashkuru li nafsi, dia bersyukur sebenarnya bukan menambahkan. Orang kata bagi bersyukur itu, kata barang siapa yang bersyukur itu, kata Allah, kebaikan fadilat syukur itu balik kepada li nafsi, kepada diri mereka sendiri yang bersyukur itu. Artinya tuan-puan, kalau kita solat, kita jaga solat kita, kita bangun malam, kita baca Quran, tuan-tuan, dia bukannya menambahkan orang kata apa, martabat Allah tu meningkat, sebenarnya tidak. Allah kekal dengan kehebatannya, Allah hebat dengan zatnya. Tapi bila kita solat, kita baca Quran, kita jaga perbuatan dan sebagainya, apa kebaikan kita dapat? Urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan lebih tenang, tuan-puan. Anak-anak kita akan membesar dengan jayanya, dengan baiknya, sebab kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita juga akan dipermudahkan. Urusan kehidupan kita akan dipermudahkan. Tapi kata Allah, wa man kafar, kalau kita buat keputusan untuk kufur kepada Allah, tak nak bersyukur kepada Allah, tak nak berterima kasih pun tentang nikmat Allah, Allah tak heran pun, tuan-tuan. Allah takkan jatuh martabat dia. Kata Allah, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu amat kaya, kaya dengan zatnya dan kehebatannya, hamid dan sempurna kepujiannya. Dalam erti kata lain, bahasa kasarnya, tuan-puan, Allah tak heran pun kita bangun malam, Allah tak heran pun kita solat, Allah tak pandang pun kita baca Quran, tak kisah pun, kan? Kau nak baca tak baca, lantak engkau lah, ibarat macam tu. Tapi bila mana kita ini manusia, kita hamba yang lemah, kita nakkan bantuan daripada Allah setiap saat, setiap detik. Kita nakkan kita ini diperhatikan oleh Allah setiap masa. Kita nakkan kehidupan kita ini dipandu dan diberikan didikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat perintah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kena beribadat kepada Allah, kita kena sembah Allah, kena sujud kepada Allah, kena baca Quran,
Sebab semua perkara ini menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tuan-tuan, dalam ayat 147 ini sebenarnya mendatangkan perkara yang sangat menarik untuk kita bincangkan, untuk kita muhasabah sama-sama. Sejahat mana pun kita ni tuan-puan, tapi bila mana dalam hati kita ada sekelumit iman kepada Allah, sejahat mana pun kita ini tuan-puan, tetapi lidah kita pernah mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat Allah, Allah tak akan azab kita tuan-puan. Bahkan lebih menarik tuan-tuan, sebelum saya terangkan pengajaran daripada ayat ini, lebih menarik juga kita lihat pada dua ayat sebelum tu. Okey, ayat sebelum tu, dua ayat sebelum tu bermula ayat 145. Ayat tadi ayat 147. Okey, sebelum saya berkongsi berkaitan tentang pengajaran tentang ayat ini, ayat saya baca tadi, jom saya nak ajak tuan-puan kita lihat dua ayat sebelum tu, yang bercerita tentang 145 berkaitan tentang orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Okey, ayat 145 ini tuan-puan, para jemaah sekalian, ibu ayah, dia berkaitan tentang natijah ataupun kesan, ataupun kesan lah, natijah ni kesan kan, kepada orang munafik. Tuan sebut innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, fid darkil asfali minan nar. Fid darkil, okey, bukan darkil, bukan qaf tapi kaf. Fid darkil asfali minan nar. Fid darki, artinya orang munafik ni, kata Allah, kesan dia ataupun di segi pembalasan dia, asbab keburukan mereka di mana? Dia berada pada tingkatan yang paling bawah. Fid darkil, paling bawah. Kalau kata neraka tu, masuk neraka, pintu tu dia paling bawah lagi, minan nar, daripada neraka. Soalan saya, siapa orang munafik? Siapa orang munafik? Kan? Orang munafik ni sedang cerita orang yang berpura-pura beriman kepada Allah. Di segi luaran zahiriahnya nampak beriman kepada Allah, nampak macam alim, tetapi pada hakikat hatinya, na'udzubillah, Allah sahaja tahu. Sebab itu kita lihat dalam awal surah Al-Baqarah, Allah mendatangkan 3 golongan ini. Ayat yang pertama sampai yang kelima, daripada Alif Lam Mim sampailah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Baqarah kan? Ayat 1 sampai 5 bercerita tentang orang yang bertakwa. Apakah ciri-cirinya? Pat situ. Ciri 1 hingga 5 tu. Okey. Lepas tu ayat ke-6 yang ke-7 bercerita tentang orang kafir. Start daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ayat yang ke-6 sampailah yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Tu golongan kafir. 2 ayat saja. Allah terangkan golongan bertakwa 5 ayat. Allah terangkan golongan kafir 2 ayat aja. Sebab apa? Orang kafir ni mudah nampak. Dia takkan terima ajakan Islam. Dia takkan terima sekian-sekian sebagainya. Dia dah tentang kita awal-awal dah. Tu golongan kafir. Bahkan kafir ni golongan yang menentang orang yang beriman. Tetapi Allah nak bercerita tentang golongan yang ketiga, iaitu golongan yang berada di tengah-tengah. Orang beriman, orang kafir. Yang di tengah siapa? Orang munafik. Orang munafik ni beriman tidak, kafir tidak, tapi dia tengah-tengah. Ibarat macam lalang lah tuan-puan. Bila orang beriman, dia ikut ke sana. Bila orang kafir, dia ke sana. Orang munafik ni di tengah-tengah. Bahkan kata para ulama, orang munafik ini, dia nampak kebenaran dibentangkan depan dia, tapi dia buat-buat tak nampak, buat-buat tak nak ikut. Tu orang munafik. Dia tahu benda tu betul, tapi dia tak ikut.
disalahkan. Allah nak terangkan kalau munafik ini, Allah cerita daripada ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 tu, ayat ke-8 dan surah Baqarah sampai ayat ke-20. Berapa ayat tu? Panjang, tuan-puan. Orang beriman, orang takwa 5 ayat. Orang kafir 2 ayat saja. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Artinya 13 ayat Allah datangkan dalam Al-Quran pada peringkat awal surah Baqarah untuk bercerita tentang golongan munafik yang berpura-pura itu. Bahkan inilah kesannya. Apa yang orang kafir itu, munafik itu, apa kesannya? Mereka akan ditempatkan dalam neraka nanti di tempat yang paling bawah. Okay. Siapa je orang munafik ini? Kita tak tahu, tuan-puan. Tak tahu siapa. Allah yang maha mengetahui. Itu sebab jangan mudah melabelkan seseorang. Hatta zaman baginda Nabi SAW juga, baginda tahu siapa orang munafik. Dan baginda panggil Huzaifah Al-Yamani, penyimpan rahsia Nabi, untuk catatkan senarai mereka yang munafik tu. Tapi baginda pesan, wahai Huzaifah, jangan bagi tahu siapa-siapa, kau simpan rahsia ini. Lepas baginda wafat, para sahabat lupa nak tanya siapa orang munafik ni. Akhirnya bila mana Huzaifah wafat pun, nama tu terkubur sama. Tak tahu. Jadi tak tahu siapalah. Walaupun dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, ada ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Apa tujuannya? Bukan untuk melabelkan orang. Tujuannya untuk kita muhasabah sama-sama. Jangan sampai kita menjadi golongan yang munafik. Nampak luar bagus, tapi dalamnya na'udzubillah. Itu sebab kena hati-hati, tuan-puan. Sebab kesannya nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Jadi kita doalah sama-sama, tuan-puan, agar kita, isteri kita dan anak cucu kita dan sahabat-sahabat kita terselamat daripada golongan munafik ini, ataupun terselamat daripada dimasukkan dalam golongan yang munafik ni. Apa yang kita nak? Kita nak kita masuk dalam golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan nanti di syurga akan ditempatkan bersama dengan minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Akan ditempatkan di kalangan para nabi, golongan orang yang orang soleh, orang yang mati syahid. Bahkan kita nak sangat agar kita nanti di syurga akan dapat lihat dan tatap wajah kekasih kita semua, iaitu baginda Nabi SAW. Okey, baik. Ayat ni, tuan-puan, Allah mulakan ayat ni dengan natijah kepada orang yang munafik, dengan orang yang yang berpura-pura lah. Orang yang berpura-pura beriman kepada Allah. Okey, ni ayat surah 45. Bahkan kata Allah, walan tajida lahum nasira. Orang munafik ini, tuan-puan, sesiapa pun tak dapat nak bantu dia, tak dapat nak dibantuan kepada dia, sebab dia buat pilihan sendiri. Dia nampak dah kebenaran tersebut, nampak dah kebaikan tersebut, tapi dia sengaja sembunyikan kebenaran tersebut. Jadi tak nak bantulah. Serius tak, tuan-puan? Serius sangat. Jadi kena hati-hati lah, tuan-puan. Itu berkaitan tentang orang munafik. Bahkan lepas tu, ayat 146, Allah mulakan dengan pengecualian. Illal ladzina tabu. Tadi lepas ayat 46, 145 tentang orang munafik yang Allah tempatkan di neraka yang paling bawah, bahkan tak ada siapa pun dapat tolong dia. Ayat 146 Allah mulakan dengan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabu. Apa tabu? Bukan tebu, kakak. Tebu tu kita minum air tebu tu lah kan, buah tebu kan, batang tebu, bukan. Ini tabu. Apa tabu? Orang yang bertaubat. Artinya orang yang munafik tadi, orang yang dia teragak-agak dan sebagainya, tetapi dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, tuan-puan, walaupun nampak kadang-kadang kita pandang di segi zahiriahnya, nampak orang tu macam munafik pada pandangan kita,
Tu sebab kita jangan mudah melabelkan orang. Sebab kita tak tahu. Mungkin hari ini kita nampak dia munafik. Tapi lepas dia sedar kesilapan dia, balik rumah dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Dan kadang-kadang sebab taubat dia tu, martabat dia, tingkatan dia lebih baik daripada kita. Kan tak malu macam itu? Tu sebab jangan mudah, jangan kawan orang munafik tu. Jangan macam tu tuan-puan. Pandangan kita nampak munafik, tapi dekat rumah wallahu a'lam. Kan banyak kisah berlaku tuan-puan. Contoh saya teringat satu kisah berkaitan tentang ada seorang alim ulama yang apa kerjanya tuan-puan? Kerjanya apa? Dia akan membeli segala arak, botol arak kat kedai jual, dia akan beli. Daripada waktu malam dia pergi rumah pelacuran, dia akan beli semua pelacur. Kan tu kerja dia. Okey, orang sampai tahu orang tu jangan kawan dengan dia. Dia pergi kedai arak, dia beli semua arak. Bila malam pergi rumah pelacuran, dia beli semua pelacur. Tuan-puan, dia beli itu bukan sebab dia minum. Dia beli pelacuran bukan sebab dia langgan dia, tidak. Tapi bila mana kematian ni tuan-puan, terlihat bila orang alim ni mati, apa yang berlaku tuan-puan? Masya Allah, tabarakallah. Begitu ramai orang yang menyembahyangkan jenazahnya, yang datang hadir ziarah jenazahnya. Orang kampung semua caci, jiran-jiran semua caci. Sebab tahu kerja dia pagi-pagi, dia pergi kedai arak, dia pergi beli arak, semua orang nampak, jiran nampak, kampung nampak. Padahal dia beli tu dicampak semua kat perigi, dicampak, pecahkan semua. Dan bila malam dia keluar pergi rumah pelacuran, orang nampak dia rumah pelacur, ingatkan dia langgan. Tidak, dia beli semua pelacuran. Rumah pelacur tu dan dilepaskan, justru balik rumah dan sebagainya. Malam ni hawan kamu dah selesai, balik, jangan buat zina dan sebagainya. Dia dakwah mereka itu. Tu sebab tuan-puan, pada pandangan kita nampak mungkin tak baik, tapi niat dia Allah Maha mengetahui. Sebab itu jangan kita melabelkan orang. Bahkan kata Allah, golongan yang munafik ini tempatnya di bawah neraka sekalipun, tapi bila mana illal ladzina tabu, kecuali mereka yang sempat bertaubat kepada Allah, ataupun mereka yang Allah pilih untuk mereka taubat kepada Allah. Tuan-puan boleh baca kitab At-Tawabin. Kitab At-Tawabin yang menukilkan banyak para alim ulama, pada tabi'in yang awalnya jahat, yang awalnya degil, yang awalnya buat keburukan, tapi asbab Allah berikan hidayah dan taufik kepada mereka bertaubat kepada Allah, yang menyebabkan mereka menjadi ahli sufi, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab tuan-tuan, ni ayat ingatan pada kita semua. Okey, sehingga diri saya sendiri dan juga tuan-puan sekalian, jangan mudah melabelkan seseorang. Sebab bila mana pandangan kita nampak munafik, tapi bila mana mereka bertaubat kepada Allah, mungkin mereka lebih baik daripada kita. Tu sebab kata Allah, mereka yang bertaubat bukan taubat biasa-biasa, tetapi taubat dengan taubatan nasuha. Allah ampunkan taubat mereka, ampunkan dosa mereka, dan Allah terima taubat mereka. Bahkan kata Allah, wa aslahu, wa aslahu, dan mereka islah, mereka memperbaiki amalan mereka. Sebelum ni mereka munafik, mereka taubat kepada Allah dan mereka perbaiki amalan mereka. Kita ni kononnya lah, bila kata munafik, tak mengaku munafik, mengaku beriman pula, kan? Tapi duk belakang, duk caci orang. Kadang-kadang Allah rezekikan kita bangun malam, dapat beribadat kepada Allah, tapi di segi tingkah laku kita, na'udzubillah, suka pula mengata orang, suka pula petikaikan orang. Macamlah kita bagus sangat, kan? Mentang-mentang dah bangun malam, kita pun update status, dan bangun tahajud 2 rakaat. Siapa yang tidur tu, nerakalah tempat kamu. Tuan-puan, memang ayat tu memang kasar sikit lah, tapi perlu ke kita buat begitu, tuan-puan? Okey, sepatutnya bila mana kita bangun malam, kalau kata kita suami, isteri kita bagaimana? Bangun ke tak bangun? Anak-anak kita bagaimana? Bangun ke tak bangun? Ini kita update status, kita nak orang luar pandang kita bagus, tapi dekat rumah hakikatnya kita berbiar, tak faham. Tu sebab tuan-puan, saya kata diri saya sendiri, sama-sama kita ubah
Yang penting kita ubah kehidupan kita dan anak keluarga kita sendiri dulu, baru kita ajak orang lain dan sebagainya. Baik tuan-tuan, seterusnya apa kata Allah? Mereka ini yang bertaubat dan wa aslahu, baiki amalan mereka, wa tasamu billah. Dan mereka juga berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bina hubungan balik kepada Allah. Bina hubungan dengan Allah, perbaiki amalan mereka, dan kata Allah, wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka mengerjakan agama Allah itu dengan ikhlas kerana Allah, tak harapkan balasan. Tu sebab kita nampak kadang-kadang tuan-puan, ada kalanya mereka yang buat jahat ni, yang pada awalnya kita label mereka ataupun kita nampak mereka sebagai perkara orang yang buat kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, tapi bila mana mereka bertaubat kepada Allah, kita nampak mereka lebih baik daripada kita tuan-puan. Allahu Akbar. Dan berarti kata lain, mereka dah berhijrah. Istilah kita Melayu ni berhijrah lah kan. Dulu biasa-biasa sahaja, ataupun dulu nampak kemungkaran dan sebagainya, tapi bila mana mereka berhijrah, mereka pula berdakwah sungguh-sungguh tuan-puan, lebih baik daripada kita ni. Kita memanglah tak macam tu pada awalnya, biasa-biasa je. Sekarang pun biasa-biasa juga, tak bertambah pun, tak ajak orang kebaikan, tak ajak apa pun sebenarnya pun, kita selamba sahaja. Tu sebab bagus mereka ini, mereka yang bertaubat kepada Allah, perbaiki amalan mereka, dan mereka bina hubungan balik dengan Allah, dan mereka buat amal kebajikan itu ikhlas kerana Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, faulaika ma'al mu'minin. Mereka itu orang munafik tadi, yang dah bertaubat tadi, yang baiki amalan mereka, yang bina hubungan mereka dengan Allah, perbaiki balik hubungan dengan Allah, dan mereka ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah akan tempatkan mereka ini bersama dengan orang-orang yang beriman. Cantik tak tuan-puan? Cantik. Allahu Akbar. Tu sebab bila mana kita pergi masjid, kita nampak kiri kanan kita mungkin ada kenalan kita yang kita nampak, Mamat ni dulu kaki nombor ekor ni, dan masjid pula. Jangan kita sisihkan dia. Sebab mungkin dia dah bertaubat tuan-puan daripada perkara tersebut. Sebab kejahilan dia bertaubat, datang masjid, kita raikan dia. Mana itu kebaikan, dan dia akan ditempatkan bersama orang yang beriman. Itu sebab jangan mudah kita melabelkan orang. Bahkan kata Allah tuan-puan, mereka akan tempatkan beriman kat mana? Mereka bertempatkan orang beriman ini di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung lagi, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan Allah akan berikan orang yang beriman ini, orang yang beriman, orang yang dah bertaubat tadi, orang beriman juga, apa Allah kata? Ajran azima. Apa ajran? Ajar ni upah, ajran, upah, pahala. Akan diberikan dengan upah yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Apakah pahalanya? Tentulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Tentulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab tuan-tuan, saya bawa nak fahamkan dan cerita tadi, orang tu munafik ke tuan-puan pada asalnya, walaupun tempatnya di neraka paling dalam, paling bawah, tapi bila mana mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, artinya Allah akan ampunkan. Bahkan kata Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Kenapa, apa gunanya Allah nak seksa kita ini, nak azab kita? In syakartum wa amantum. Kalau dalam hati kita ini ada sekelumit syukur kepada Allah, dan adanya kita beriman kepada Allah. Tu sebab tuan-puan, jangan kita berputus asa. Dua ayat tadi, 145, 146, sebagai bukti kepada kita bahawa betapa Allah sayangkan kita tuan-puan. Dan Allah sentiasa memberikan pengharapan kepada kita untuk kita balik kepada Dia. Kita dah berada dalam kesesatan, dalam fi dhalalin mubin, mungkin kesesatan yang nyata, kesalahan yang jauh menyimpang, tetapi Allah berhak untuk berikan balik harapan kepada kita, berikan kita jalan taubat untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedar ke tak sedar, faham ke tak faham, betapa Allah sangat sayangkan kita tuan-puan.
Jadi janganlah kita, terutamanya manusia ini, kadang-kadang kita merasakan kita ni hipokrit kan. Kadang kita hipokrit. Dia kata, oh tak apalah, aku tak nak ada hipokrit. Apa tu hipokrit? Bahasa hipokrit, bahasa Melayu kita, bahasa kita lah sekarang kan. Artinya kita bermuka-muka, berpura-pura. Padahal orang nampak dah kita ni kadang-kadang berbohong, kadang-kadang bagi amanah tak amanah, kita khianat, kadang-kadang kita buat satu benda, kita terlepas cakap dan sebagainya. Jangan mudah melabelkan orang. Kadang-kadang benda tu berlaku, tuan-puan, sebab dosa kita. Kalau katalah kita ada buat satu kejahatan pada orang lain, ataupun ada orang lain buat kejahatan pada kita, kita ampunkan dia. Mungkin ketika itu dia jahil, ataupun ketika itu dia ada yang mendesapkan begitu sebagainya. Kita orang yang beriman, yang pandang Allah, merhatikan tingkah laku kita, kita berlapang dada. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, akan ampunkan aku, ya Allah, sebab aku bersangka buruk dengan dia. Mungkin kalau dia susah, memudahkanlah urusannya. Doakan kebaikan, tuan-tuan. Itu sebab dalam setiap saat kita, tuan-puan, kita nak sangat, kalau boleh, tuan-puan, kita berlapang dada, dan ampunkan, kita maafkan orang itulah, sebut dan sebagainya. Sebab Allah sekalipun tak benci mereka, Allah sekalipun tak marahkan dengan mereka, tapi Allah marahkan perbuatan mereka. Dan bila mana mereka minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yakin dan percaya, Allah akan menerima ampun mereka. Allah mengampun taubat mereka. Allah akan mengampunkan dosa mereka dan menerima taubat mereka. Itu sebab, tuan-puan, bila mana kita mudah berkecil hati, mudah merasa putus asa, di situlah sebenarnya jalan di mana syaitan akan mula meracuni fikiran kita. Kan? Contohlah bila mana kita rasa aku ni jahat, apa nama taklah, Allah benci aku. Tak yalah, maksudnya biarlah, lantaklah, semua masuk syurga, biar aku masuk neraka lah. Jadi bisikan syaitan tu kata, kau nampak tak pada muka kau tu kan jahat, semua tak nak kawan dengan kau, jadi kau tu macam penghuni neraka, pada muka kau. Kita kadang-kadang tu sebab kadang-kadang ada orang yang dia terlampau stres, sampaikan dia boleh kelar-kelar leher, tangan dan sebagainya. Dia rasakan bahawa, kenapa aku diuji macam ni? Allah tak sayang aku ke? Tuan-tuan, bukankah manusia itu dihidupkan untuk menerima ujian? Dan bukankah ujian itu untuk menilai tahap keimanan kita kepada Allah bagaimana? Bila kita diuji, tuan-puan, ingat balik, siapa datang ke ujian tu? Allah yang mengujikan kita. Allah beri ujian untuk apa? Untuk menilai kehidupan kita, iman kita. Bukankah saya berkongsi dengan tuan-puan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya, melainkan ikut kemampuan hambanya sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, ujian yang kita dapat bertepatan dengan kemampuan kita untuk terima ujian tersebut. Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita ambil iktibar sungguh-sungguh daripada ayat ini. Kena ingat sungguh-sungguh, kita kena faham sungguh-sungguh bahawa Allah itu sangat baik. Allah sangat menyayangi kita. Allah sayang kita semua. Allah sayang saya, Allah sayang tuan-puan, ibu ayah sekalian, Allah sayang anak-anak kita semua. Jadi kita kena ajar mereka ke arah kebaikan. Bahkan dalam ayat ini kita lihat, tuan-puan, ayat yang baca tadi, ayat 47 tu Allah menggunakan ayat wa kana Allahu syakiran alima. Syakiran, artinya orang yang mensyukuri akan nikmatnya. Syakiran ini, tuan-puan, biasanya boleh digunakan, ataupun sepatutnya kalimah syakiran ini kalimah yang digunakan oleh para hamba. Siapa hamba? Kita lah. Sebab kita yang mensyukuri akan nikmat tersebut. Tapi bila Allah gunakan wa kana Allahu syakiran, dan adapun Allah itu mensyukuri, Allah itu akan balas kebaikan. Artinya, tuan-puan, sedang cerita, ibarat cerita macam ni lah, tuan-puan. Kalaulah saya, tuan-puan, kalau bersembang dengan tuan-puan, sebut ustaz, tiba-tiba tuan-puan datang rumah saya. Tiba-tiba saya tukar bahasa, saya ni bang, kalau formal kita cakap,
Tuan Haji, Tuan, apa khabar? Sihat Tuan, saya Ustaz, saya sekian. Okey. Tapi datang rumah saya ataupun saya datang rumah Tuan Puan, saya panggil, Abang, apa khabar bang? Saya rasa saya tak guna Ustaz dah. Saya gunakan bahasa saya. Okey. Saya panggil tuan-tuan pun bukan tuan-tuan dah. Abang, kakak, lebih rapat mesra. Artinya nak merapat gitu. Ataupun senang cerita, siapa yang ada title, okey, Sultan lah, Sultan kan, Sultan. Okey. Kan bahasa Sultan istana kan lain. Better rasa, better tu saya kan. Better rasa, patut kena buat sekian-sekian. Tiba-tiba tuan puan, katalah, kita ada ataupun ada satu benda berlaku, yang menyebabkan Sultan ataupun Agung jumpa kita, ataupun terserempak dengan kita. Tiba-tiba dia kata, saya tolong awak lah, ataupun saya nak bantu awak lah. Padahal dia Sultan, patutnya guna better. Tapi pada hari tersebut, sebab dia terjumpa kita, sebab kita bantu dia sebagainya, dia kata, terima kasih je bantu saya. Nampak tak tuan-puan? Dia tak gunakan better, tapi guna saya. Artinya dalam waktu begitu, nak menunjukkan bahawa seseorang itu menghargai akan pemberian, menghargai tentang pertolongan kita, kan. Contohlah kita, Sultan dan Sultan sebagainya, Sultan ada kesulitan, ada masalah, kita bantu dia. Dia kata, terima kasih je bantu saya. Bukan kata, terima kasih bantu Patik, atau terima kasih bantu better. Better tu nampak title dia. Tapi bila saya, dia merendahkan begitu. Itu sebab dalam ayat ni kita para ulama, Allah menggunakan syakiran nak menampakkan kepada kita bahawa Allah sangat-sangat menghargai akan syukur kita kepadanya, dan sangat-sangat Allah menghargai akan iman kita kepadanya. Itu sebab tuan-puan, walaupun sedikit, Allah sangat menghargai dan akan menilai walaupun sebesar zarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sikit, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan juga walaupun sedikit. Itu sebab tuan-puan kena ambil iktibar sungguh-sungguh. Kita jahat macam mana pun tuan-puan, degil macam mana pun tuan-puan, pengajaran daripada ayat ini, saya ingatkan diri saya sendiri, sesungguhnya betapa Allah Subhanahu Wa Taala tersangat sayang kepada kita semua. Saya tak tipu. Kan Quran tadi kan? Maksudnya, buat apa Allah nak azab kita, nak seksa kita, kalau kita syukur kepada Allah dan kita beriman kepada Allah. Sebab Allah itu maha mensyukuri, maha memberikan balasan pada syukur tersebut tadi, dan Allah maha mengetahui apa yang kita tak tahu tuan-puan. Itu sebab tuan-puan, kita berada di tahap mana sekalipun, pesan saya, jangan putus harapan kepada Allah. Kerana harapan kita kepada Allah, Allah tak pernah kecewakan. Jadi jangan, bila mana kita diuji sekian, jangan mudah kita melatah untuk bunuh diri, untuk keluar agama dan sebagainya. Sebab kita perlu terus hidup dan perlu cari motivasi, dan motivasi itu datang daripada Al-Quran, dan sentiasa syukur kepada Allah walaupun sedikit, dan berimanlah kepada Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Sebab kita perlukan bantuan dan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat satu kisah tuan-puan sebelum kita tutup pada kuliah malam ini. Kisah yang berlaku kepada anak kepada Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tokoh pada zaman tabi'in. Imam Hasan Al-Basri, satu hari anak dia terluka tuan-puan. Anak dia mungkin main pisau, terluka, dan Hasan Al-Basri nampak anak dia tangan dia darah, menjejih darah ni, luka ni. Dia tanya, wahai anakku, tangan kau luka ke? Cedera ke? Kenapa ni? Apa anak dia kata? Wahai ayahku, syukur Alhamdulillah ya, dia kata. Walaupun tangan saya terluka, tapi badan saya selamat lagi. Nampak tak tuan-puan? Dia kata apa? Syukur Alhamdulillah, walaupun tangan ni luka, tapi badan masih selamat. Artinya, nikmat badan tu Allah masih selamatkan lagi tuan-puan. Kita ni kadang-kadang baru luka sikit tuan-puan, ya Allah, apa dosaku ni ya Allah, kenapa luka macam ni ya Allah, kenapa macam ni ya Allah, tak nak hidup lah ya Allah, aku nak matilah ya Allah, bila luka ni ya Allah, rosak segala pekerjaan aku, kerjaya semua habis ya Allah. Tuan-tuan, di mana iman kita tuan-puan?
Kita luka sedikit diuji, bahkan ada banyak nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersyukur. Walaupun kita luka jari ke kaki dan sebagainya, kita ada isteri yang menemani kita, kita ada mak ayah yang mendoakan keselamatan kita, kita ada rakan-rakan adik-beradik sebagainya yang sentiasa concern dengan kita, berikan kita bantuan dan sebagainya. Itu sebab tuan-puan, kadang-kadang Allah uji itu untuk jadikan kita lebih beriman dan bersyukur kepada Allah. Jadi muhasabah sama-sama. Sebab Allah takkan menghukum kita, tuan-puan. Jadi ingat sungguh-sungguh tentang pengajaran ayat ini. Kena sentiasa kita syukur kepada Allah dan cubalah tingkatkan iman kita kepada Allah. Dua benda je, tuan-tuan, ayat tadi. Kalau kita sentiasa bersyukur, Allah mulakan dengan syukur dahulu. Sebab banyak daripada kita ini Allah berikan pemberian, nikmat dan sebagainya. Kadang-kadang sebab kelalaian kita tak syukur pun kepada Allah. Mulut cakap Alhamdulillah, tapi hati tak mengiyakan, perbuatan tak melaksanakan. Bila mulut cakap Alhamdulillah, hati kena mengiyakan, tangan dan perbuatan kita kena buktikan yang kita bersyukur kepada Allah. Artinya, gunakan kepandaian kita, gunakan nikmat mata kita, gunakan nikmat pendengaran kita, nikmat mulut kita ke arah kebaikan. Ada mata pandang, kan? Pandang apa? Pandanglah Al-Quran, pandang perkara kebaikan. Tutup mata kita, jangan pandang benda keburukan. Ada telinga, dengar apa? Dengarlah kuliah-kuliah agama, dengarlah bacaan Al-Quran, dengarlah perkara yang bermanfaat, jangan dengar perkara keburukan dan sebagainya. Ada mulut, diam. Diam apa? Diam daripada kita mengata orang, diam daripada kita melabelkan orang, diam daripada kita buat perkara keburukan. Tetapi gunakan suara itu untuk melantunkan, untuk mengalunkan kalimah kalam suci Allah Subhanahu wa taala, iaitu bait-bait yang sangat cantik, iaitu firman Allah Al-Quran. Jadi tuan-puan, cukuplah perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Dan ingat, saya tutup sekali, saya akhiri dengan kuliah ini untuk kita ambil iktibar sungguh-sungguh, tuan-puan, tentang ayat tadi. Ambil iktibar sungguh-sungguh, tanamkan azam dalam diri. Jahat macam mana pun kita, tuan-puan, berbaliklah kepada Allah. Sekalipun kita dah baik, tuan-puan, jangan kita mendabik dada, jangan kita berbangga, sebab takut-takut di akhir ni nanti kita buat kejahatan pula. Na'udzubillah. Dah baik, jadikan lebih baik, tuan-puan. Yang belum baik, usahalah jadi baik, dan doakan sama-sama agar kita semua, terutamanya rakyat Malaysia ini, dipelihara daripada pandemik COVID-19 ini. Dan ujian ini semata-mata untuk kita dekat dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin kita, ataupun kita tak tuduh orang lain lah, kita sendiri, kadang-kadang dalam kita baca Quran ini, hati kita jahat kadang-kadang. Ataupun kita pergi masjid, kadang-kadang kita bersangka buruk dengan orang lain. Kita pandang jiran kita, engkau tu dah tua-tua tak nak pergi masjid, tengok aku ni pergi masjid. Kan ada hati terdetik macam itu. Dan sekarang sudahnya Allah aturkan kita untuk perbaiki kehidupan kita, berjemaah di rumah, nak pergi masjid juga, tuan-puan, sebagainya. Kadang-kadang ada pertikaikan juga, tuan-puan. Kenapa masjid ni solat jarak-jarak, tuan-puan? Kenapa tak rapat-rapat je, nak ikut siapa ni? Ada saya baca tu kadang-kadang. Kenapa beriman kan WHO ke? WHO ni kan kesihatan dunia kan? Beriman WHO ke? Kenapa tak beriman kepada Allah, ikut mazhab sekian? Kenapa kena jarak? Tuan-puan, sekalipun sekarang solat jarak-jarak di masjid, tuan-puan, solat maghrib, solat isyak 2 saf je, tuan-puan. Solat zuhur 1 saf je, tuan-puan, walaupun jarak-jarak. Nak kata macam mana, tuan-puan? Kalau katalah jarak tu menyebabkan masjid tu tak penuh, okeylah, tuan-puan. Kadang-kadang ada orang yang duk petikai ni, hati mereka busuk, tuan-puan. Jadi saya harapkan pada saya dan juga tuan-puan semua, kita pelihara, jangan mudah kita menghukum orang. Kita baca maklumat di Facebook, di Twitter dan sebagainya, tangan ni jangan mudah untuk respon, untuk type perkara keburukan. Doakan yang baik-baik, tuan-puan. Kadang-kadang jahat, tuan-puan, hati ni teringin, malah
baik konon itu. Tapi jangan tuan-puan. Kena hati-hatilah tuan-puan. Pada mereka, peringatan pada saya dan juga tuan-puan yang rajin update status, yang rajin komen status orang dan sebagainya, hati-hati. Jangan mudah membuat perkara yang tak baik. Doakanlah baik-baik. Kalau rasa macam takut nak komen, tak komen lah, diam aja. Kena komen Ustaz nak naikkan rating followers. Tuan-puan, Allah yang mengaturkan segala-galanya. Yakin dengan Allah. Tak ramai followers lagi bagus tuan-puan. Sebab apa? Kurang dosa kita. Nanti kita akan datanglah kita bincang insyaAllah, mudah-mudahan. Jangan mana saya tuan-puan. Terima kasih kepada Surau An-Nur yang masih terus beri peluang pada saya untuk berkongsi dalam kuliah online ni, Tadabbur Quran. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua dan ambillah iktibar sungguh-sungguh, dan kita berazam pada tahun 2021 ini kita menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi ayah yang bagus, menjadi anak yang baik, menjadi jiran tetangga yang disenangi dan sahabat andai yang diraikan oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Sekian daripada saya. Minta ampun dan maaf tuan-puan. Salah silap saya mohon ampun daripada Allah atas ketanjuran kata-kata dan kemaafan saya pinta pada tuan-puan. Kalau ada yang menyinggung perasaan dan sebagainya, sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kefahaman tuan-puan juga datang daripada Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Ada rezeki kita berjumpa lagi akan datang insya-Allah. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.